Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi semua para sahabat di page Apa Gila. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur hari ini dengan nafas yang Allah beri hari ini, masih lagi kita bernafas, masih lagi kita dapat melakukan amal-amal kebaikan semua, amal-amal soleh yang mana dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah jambatan untuk ke akhirat, tak lain untuk jambatan ke akhirat, dan so kita perlu capai redha Allah. Jadi hari ini kita banyak cerita kita macam-macam nak jadi kawan, nak jadi apa semua. Tapi yang paling penting ialah cerita kita ada yang paling besar ialah mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Faham? Redha Allah Subhanahu wa taala maksudnya kita capai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila kita capai redha Allah Subhanahu wa taala, so apa-apa perkara bila maksudnya berarti dengan redha Allah Subhanahu wa taala itu layaklah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk dalam syurga Allah tu segala nikmat yang kita akan dapat. Tak ada tolak banding lagi dah. Kan nikmat Allah kan sangat besar. Jadi so tu kita dalam hidup ini kena cita-cita ni nak capai Al-Quran. Maksudnya kita nak capai redha Allah Subhanahu wa taala. Antaranya yang untuk capai redha Allah Subhanahu wa taala ialah kita jadikan Al-Quran itu adalah sebagai sahabat sejati kita. Sebenarnya sahabat ini, Quran ini adalah sebenarnya sahabat yang abadi selama-lama. Dia akan jadi peneman kita di akhirat kelak. So kalau hari ini kalau kita banyakkan kita dah tinggal Al-Quran, kita dah lama tak baca Quran, kita tak rasa sayang pada Al-Quran, so macam mana siapakah akan jadi sahabat kita di akhirat kelak? So kita nak hari ini sama-samalah kita jadikan Al-Quran itu adalah sebagai sahabat kita. Al-Quran itu adalah sebagai satu yang peneman kita walau di mana ketika juga, insya-Allah. Jadi kalau itu bila kita macam mana kata tak kenal maka tak cinta. Ada cinta baru tergila-gila. So hari ini kalau kita tak asuh diri kita untuk mencintai Al-Quran, siapa lagi? Maksudnya bila lagi lah kita nak buat. Kita nak tunggu masa bila? Kita tak tahu perakhiran kita bila dan kesudahan kita bila, kita tak tahu. So amalkan Al-Quran. So bermulalah dari kecil-kecil. Baca Al-Quran janganlah tinggal sampai walaupun dah khatam berkali-kali, berpuluh kali berkata-kata dah khatam. So start semestinya ada selagi kita nyawa belum tamat, tak tamat lagi baca Al-Quran. So jadikan dia sebagai sebahagian daripada hidup kita. Kalau kita tak baca, kita rasa tak senang. Jadi tahu tak hari ni sahabat-sahabat semua, baca satu surah Al-Ikhlas tu kita baca 10 kali waktu pagi dan petang kita baca. Allah janji dan Allah dirikan. Ini sabda Rasulullah. Allah janji untuk dirikan kepada kita sebuah mahligai istana. Sebuah mahligai istana yang indah untuk kita. So betapalah hari ni kalau kita tak ambil perhatian, so kita rasa macam biasa. Sedangkan surah Al-Ikhlas tu sangat mudah. Jadi kita jangan tinggal Al-Quran. Kita bacalah surah Al-Ikhlas tu setiap hari. So jadikan satu amalan. Jadi surah Al-Ikhlas ni dia juga kalau kita baca untuk hadiah untuk diri kita, Allah akan beri kita kekuatan diri. Jadi hidup ini perlu kekuatan, perlu semangat. Kita nak semangat ni baca surah Al-Ikhlas sebagai hadiah untuk diri sendiri. Selain daripada kita hadiahkan kepada muslimat, kepada orang yang telah pergi. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas ni, kita hadiah pada mereka-mereka yang dalam pusara yang telah pergi, dan Allah akan gantikan pahala tu untuk kita, sebanyak-banyak orang yang dalam pusara tu. Jadi so apa benda kalau kita tak tahu perkara ni, kita rugi sebab ini adalah satu perkara yang sangat mudah kita lakukan, tapi kita selalu abaikan, selalu tak buat. Jadi insya-Allah so amalkan surah Al-Ikhlas baik-baiknya, dengan mudah-mudahan kita jadi orang yang berkawan dengan Al-Quran, selalu mencintai Al-Quran. So Al-Quran ini adalah kalamullah. Jadi kalau kita solat tu kalau kita solat tu akan
kita berkata-kata dengan Allah, tapi kalau kita baca Al-Quran, Allah berkata-kata dengan kita. Jadi kita kena tahu Al-Quran itu adalah satu mukjizat dari Allah SWT, dan Allah pelihara Al-Quran itu sampai akhir zaman, sampai akhir hingga hari kiamat. Jadi rugilah kita sebagai orang Islam tak ambil sebagai Al-Quran ni sebagai satu pegangan dalam hidup kita, dan kita tak jadi dia sebagai kawan kita. Mana mungkin kita nak duduk dalam apa, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa zaman kita tak pedulikan apa kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Ada yang tak sihat hari ni, suruh doakan semoga cepat sembuh, syafaat semoga tiap penyakit ada ubat dia. Yang rasa macam sengah-sengah badan, rasa stres, rasa macam tak tentu hala dalam hidup, macam ya Allah, nak tidur pun resah, gelisah, rasa lemah, rasa apa, so boleh gunakan Syafaqilah Cream ni sebagai krim urutan, insya-Allah. So krim urutan supaya hilangkan dengan izin Allah SWT dapat melegakan kesakitan kita. Hari ini banyak sangat kan. Jadi cari apakah ubat nak buat. So kalau kita makan ubat, dia punya efek dia, kita makan ubat kalau kita lama kelamaan untuk dia boleh merosakkan buah pinggang kita, kan. Jadi kita kena ambil makanan-makanan sihat sebenarnya. Bukan ubat tu adalah sebagai amalan kita, kan. Kalau sakit terpaksalah, tapi ni elak-elakkan daripada makan ubat yang berterusan. So jadi merosakkan buah pinggang kita tak nak. So hari ni kita amalkan macam Syafaqilah Cream ni dah hanya di bahagian luar saja. So kita sapu-sapu, so buatkan sebagai urutan. So kalau yang tak tahu, urat stres je. So bahagian bahu kanan, bahu kiri, tengkuk sini. So perlu urut lah, perlu buat urutan. So di kepala kita, so sapukan dengan Syafaqilah Cream ni sikit. So insya-Allah di bahagian pinggang kita. Jadi so ambilkan Syafaqilah Cream ni, dan Syafaqilah Cream ni bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa, dia dah ada dengan doa, insya-Allah. Sambil baca tu kita bismillah, selawat kepada Nabi 3 kali, insya-Allah. Setiap penyakit tu ada ubat dia. Mudah-mudahan dengan Syafaqilah Cream, segala rasa sebelum ni rasa macam tak tahu lah, runsing, tak tahu apa pun dia sebab, kita sehingga tak boleh tidur, terjejah kualiti tidur kita apa semua. So amalkan Syafaqilah Cream ni supaya kita dapat kesihatan yang baik, insya-Allah. So Syafaqilah Cream harga berbaloi sesama baru RM25 sahaja. So bagi Mufo RM25 itu mampulah dimiliki oleh semua. So yang penting kesihatan kita, jadi itulah tentang Syafaqilah Cream. So apapun dalam kehidupan kita ini, jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita, sebagai sahabat karib kita. Jadi kalau sampai dah rasa macam sehari kita baca Al-Quran tak boleh, tu maksudnya dia dah jadi semakin jadi sahabat kita, insya-Allah. Benar tak kalau buka Al-Quran? So kalau kita kata kita nak baca surah Al-Waqi'ah contoh, kita baca, kita buka, kita terus terdapat surah Al-Waqi'ah. Kita kata hari ni kita nak baca surah Al-Mulk, terus kita buka terus kepada surah Al-Mulk, walaupun kita tak tahu macam mana, tapi macam seolah-olah dia dah kenal kita. Jadi Al-Quran ni hidup sebenarnya. So jangan abaikan, jangan buat tak peduli. So ambilkan. Kalau hari ni kalau kita rasa tak tahu nak baca Al-Quran, so bermulalah. Kalau bila kita Allah dah datang hidayah kepada kita nak baca Al-Quran, so jangan malu, jangan segan. Sebab malu lagi kalau kita jumpa malaikat nanti, malaikat kata, engkau hidup dah 70 tahun kat dunia ni, Al-Quran pun macam mana kau tak ambil usaha untuk belajar? Malu kan? Kita dengan malaikat. So hari ni, so kita ambil Al-Quran, baca sekurang-kurangnya, amal lah apa yang kita boleh dulu. Kata hari ni kita amalkan dengan surah Al-Ikhlas. Kita baca tiga kali surah Al-Ikhlas tu, dan macam 1/3 Al-Quran. So betapa besarnya fadilat surah Al-Ikhlas ni. Contoh kalau Umi kata
Contohlah kadang-kadang kita manusia ni kan ada perselisihan faham semua. Kadang-kadang kita cakap-cakap atau macam ada berbahasa muka lah. Jadi kita tak seronok kan bila hidup kita ni macam ada perselisihan faham ke apa, kita macam tak best gitu kan. Jadi apa yang kita nak buat untuk sahabat, kalau contoh sahabat kita lah kan, kita sayang dia, so tapi sebabkan perselisihan sedikit bertelingkah sikit tu, so dia jadi marah dengan kita semua. Apa yang kita nak buat? So amalkan surah Al-Ikhlas ni, hadiah untuk dia. InsyaAllah lama kelemahan hati dia, dengan pahala yang Allah beri dengan surah Al-Ikhlas yang sangat besar ni, 10 kali kita baca surah Al-Ikhlas, Allah hadiahkan kita satu mahligai syurga di akhirat kelak. Jadi satu benda yang sangat besar lah, sangat nilai. Jadi kita baca surah Al-Ikhlas, hadiahkan untuk sahabat kita ni, insya-Allah kita percaya dia akan membantu untuk redakan perselisihan. Contohlah kalau macam ada setengah orang, ada yang mengadu dekat Uminfo, kata mak mentua ni tak suka saya lah, kan dia tak suka saya, ada saya buat semua tak kena. Okey, jadi hari ni kita manusia kan, manusia biasa. So mungkin kadang-kadang kita tak menepati apa yang dia nak, dia benar kan. Jadi tapi nak melawan dia tak boleh, sebab dia dah, bila dia jadi mak mentua kita, dia adalah mak kita kan. So kalau kita melawan dia, kita berusaha besar. So kita tak boleh. So apa yang kita nak buat, Ummifo nasihatkan dia supaya baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas, hadiahkan. Jadi hari ni kita ni kadang-kadang bila orang datang kat kita, contoh kalau kita sendiri pun, kalau orang selalu bagi hadiah kat kita, bagi hadiah kat kita, rasa best tak? Rasakan macam bestnya kan. Macam tu. Rasa macam dia orang bagi sesuatu benda yang macam ni, orang menghargai kita. Macam tu lah. Jadi surah Al-Ikhlas ni adalah satu Allah menjanjikan ganjaran pahala yang sangat besar. So jadikan dia sebagai hadiah untuk siapa-siapa saja kita nak bagi. Kalau boleh bagi tu, hadiahkan surah Al-Ikhlas. InsyaAllah Umi rasa kalau baca surah Al-Ikhlas tu, kalau 100 kali tu tidaklah mengambil masa yang terlalu lama, insya-Allah. So kalau kita hari ini, kalau kita korban masa kita untuk agama, untuk akhirat, so dunia, kalau kita kejar akhirat, dunia akan mengejar kita. So buatlah, bacalah surah Al-Ikhlas tu, hadiahlah kepada Rasulullah, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pada semua muslim-muslimat, sama ada yang hidup atau yang mati, insya-Allah. So hari ini kadang-kadang kita rasa macam orang tak sayang kita, orang tak ni kita, orang tak peduli kita, tapi hari ini kita tak give apa-apa pun kan. Kalau kita bagi, maksudnya kalau kalau macam umat kita pun, kalau contoh kita pun tak telefon, tak tanya khabar apa-apa pun, orang tak dengan kita, maksudnya orang dah macam dah lost dengan kita, tak tahu, dah hilang kan. Tapi kalau kita sering bertanya khabar, tanya sesuatu kepada kawan, maksudnya kepada kawan kita kan, buat sesuatu, give dia hadiah, semua mesti dia seronok kan, mesti dia happy, insya-Allah. Macam itulah hari ni. So kita kena selalu beri hadiah. Beri hadiah ni kan, surah Al-Ikhlas pun adalah satu cara pemberian dari kita untuk sahabat-sahabat kita yang kadang sahabat kita tak tahu pun, kan. Jadi insya-Allah salah satu cara kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, insya-Allah. So kita baca 3 kali surah Al-Quran pun dah kita dapat pahala dia 1/3 daripada seolah-olah kita khatam Quran tu. Besarnya pahala kita baca surah Al-Ikhlas. InsyaAllah sama-sama kita bersedekah dengan surah Al-Ikhlas. Maksudnya kita beri pada orang lain, supaya sebelum orang menyayangi kita kena sayang orang lain dulu, insyaAllah. Sekian dari Ummifo, mudah-mudahan kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.